Hai, selamat bertemu kembali ke kelas kita yang seterusnya. Jadi hari ini saya akan teruskan dengan 6.2 tenaga nuklir untuk part yang kedua. Tapi sebelum itu kita akan bincang soalan-soalan dalam modul dalam kerja yang lepas lah. Oke, saya share. Oke, so ini adalah soalan kita yang lepas dalam kelas yang lepas. Jadi, Cikgu harap kamu akan buat pembetulannya. Oke, so ini soalan dalam modul, so soalan 12.14. Oke, so kita akan cek, kita pahami soalan. Oke, so dalam rajah 12.14 menunjukkan satu nukleus uranium 235 yang berpecah kepada dua nukleus yang lebih kecil, yaitu barium dan juga krypton. Selepas pelanggaran dengan satu neutron. Jadi 3 neutron anak juga terhasil dalam tindak balas nuklir. Oke, so yang ini barium dan ini krypton dan 3 neutron. Jadi 2 nukleus anak yang kecil, anak, yang ini adalah dia punya induk lah, nukleus asal. Oke. So dalam soalan, so sini dia sudah bagi, namakan tindak balas nuklir ini. Jadi memenangkan dia menghasilkan beberapa, jadi sebenarnya dia adalah pembelahan nuklir. Oke, nuklir. Oke. Dan kita cek soalan seterusnya. Tentukan nilai-nilai A dan B. Oke, nilai-nilai A dan B. Oke, nilai A. Sepertinya ini adalah hasil tambah dia 236, 35 tambah dengan 1 dan 36. Jadi sepertinya sini pun juga sebenarnya akan menghasilkan 236. So untuk cari E, 236 tolak dengan ini krypton 92 dan tolak dengan 3 neutron ya, nih 3 neutron. Jadi sini kamu akan dapat 141. Jadi nilai E adalah E adalah 141. Oke, nilai B. B di bawah ini. Jadi 0 tambah 92, jadi sini adalah 92. Jadi sepatutnya yang ini pun adalah 92. Jadi B adalah 92 tolak 56. Jadi sini kamu akan dapat nilai B adalah 36. So, nilai B sini adalah 36. Oke, C. Sini kita perlu kira jumlah jisim sebelum dan selepas tindak balas dan juga cat-cat jisim. Oke. Oke, lebih baik saya tulis soalan sini. Oke. So dia punya persamaan dia adalah 10N tambah 235 92 uranium, so dia akan menjadi 141
barium 56 tambah 92 36 krypton, kemudian 3 neutron anak. Oke. Jadi jumlah jisim sebelum Oke. Jumlah jisim sebelum tindak balas. So, kita nampak dalam maklumat sebelum ini, dia sudah bagi pun yang nilai ini ya. So, jadi sini jumlah jisim sebelum adalah neutron 1.00866 tambah dengan uranium 235,0439. So, jadi jumlah khas jisim sebelum tindak balas adalah 236,05,258, tetapi unit adalah unit jisim atom. Kemudian jumlah jisim selepas tindak balas, sini kita akan nampak barium, krypton dan 3 neutron. Jadi untuk barium 141,91441 tambah krypton 91,92627, kemudian tambah kita ada 3 anak neutron 1.00866. So, jumlah jisim selepas tindak balas adalah 235,86666. So, unit adalah unit jisim atom. Oke, kemudian selepas itu soalan meminta kita untuk mencari cat-cat jisim dalam kilo. So, jadi sini cat-cat jisim. Oke, unit M sama dengan jumlah jisim sebelum dengan jumlah jisim selepas kamu perlu tolak. Jadi 236,05258 tolak dengan 235,86666. Tapi unit masih UGA. So kita dapatlah unit cacat jisim dia 0,18592 UGA. Jadi kita mau cacat jisim dia dalam kilo, jadi 0,18592. Kita perlu darab dengan 1,66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. So kita dapatlah cacat jisim dia dalam kilo 3,086 darab 10 kuasa negatif 28 kg. So itu adalah cacat jisim dalam kg lah. Oke. Kita cek soalan seterusnya. So ini adalah persamaan menunjukkan proses rebutan bagi uranium kepada radium. Dan dalam masa yang sama dia akan membebaskan zarah alfa. Kemudian maklumat sini dia sudah bagi jumlah cacat jisim bagi keseluruhan proses adalah 0,0052229 unit jisim atom. Oke. So sekarang soalan yang E, berapakah bilangan zarah alfa yang dipancarkan? Kita tahu alfa adalah 42 helium. Oke. So dari uranium kepada thorium, so dia sudah berkurang 234 tolak kosong adalah 4. Kemudian 92 tolak 90 sini adalah 2. Maka dia telah membebaskan satu zarah alfa. Maka dari thorium kepada radium 230 tolak 226 ada 4. 90 tolak dengan 88 ada 2. So di sini juga dia membebaskan zarah helium yaitu alfa. Jadi berapakah bilangan? Maka 2 zarah alfa. Ataupun mungkin kamu tulis 2
42 helium pun boleh juga ya. Tapi paling sesuai yang ini lah. Oke, soalan seterusnya. Berapakah tenaga yang dibebaskan? Oke, tenaga yang dibebaskan. So, dalam soalan, dia sudah bagi pun cacat jisim dia. Cacat jisim ialah ini Emma 0,5-229 UGA. Oke, cacat jisim. Jadi kita mau tukarkan dia dalam bentuk tenaga lah. Sebab kita mau kira tenaga yaitu I sama dengan MC kuasa 2. Jadi cacat jisim tukar kepada bentuk kg 0,0052229 darab 1,66 darab 10 kuasa negatif 27. So ini adalah dalam unit kg. Jadi M sini adalah 8,68014 darab 10 kuasa negatif 30 kg. Jadi bolehlah kita kira dia punya jumlah tenaga MC kuasa 2 yaitu 8,68014 darab 10 kuasa negatif 30. Kemudian darab dengan halaju cahaya kuasa 2. Kuasa 2. Okey. So, kita akan dapat tenaga yang dibebaskan 7,81 darab 10 kuasa negatif 13 joule. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. So, dalam soalan ini, hitung cacat jisim bagi tindak balas pembelahan nukleus. Okey. Uranium sudah jadi kristen dan barium. Jadi pembelahan nukleus. Okey. Dalam unit kg dan UGA. Okey. Kita mau cari berapakah dia punya cacat jisim. Nampak kat sini. So ini adalah tenaga yang dibebaskan. Okey. Jadi 259. So ini adalah tenaga yang dia bebaskan, tapi unit dia adalah dalam mega EV. Okey. So kita mau tukar dulu EV kepada joule. Sebab tenaga kita mau tukar kepada bentuk joule. So tenaga 259 dalam imbuhan M ini adalah 10 kuasa 6 ya. So darab 10 kuasa 6. Kemudian kita darab lagi dengan ni 1,6 darab 10 kuasa negatif 19. So kita mau tukar dia dalam joule. So kita akan dapat tenaga dalam joule 4,144 darab 10 kuasa negatif 11 joule. Okey. So persoalan dia, kita perlu mencari cacat jisim. Okey. Jadi kita tahu I sama dengan MC kuasa 2. Okey, jadi kita mau cari cacat jisim. Jadi MC kuasa 2 sama dengan I. Jadi kita tahu M sama dengan I bahagi C kuasa 2 ya. Jadi N sama dengan ini tenaga 4,144 darab 10 kuasa negatif 11. Kemudian bahagi dengan laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8. Kemudian kuasa dengan 2. So kita dapatlah cacat jisim 4,600
darab 10 kuasa negatif 28. Tetapi ini unit dia dalam kg. Oke, jadi kita mau unit dia dalam UGA. Jadi 4.60 darab 10 kuasa negatif 28 bagi dengan, sini ada unit UGA, 1.66 darab 10 negatif 27. Jadi, ini adalah penukaran kepada unit UGA. Jadi, kita dapat dasar jisim dia adalah 0.2774 unit jisim atom. Oke, so itu adalah penyelesaian untuk soalan yang terakhir dalam model kamu. Jadi untuk topik seterusnya kita mungkin akan ada model baru lah. Oke, saya teruskan dengan part seterusnya tenaga nuklir yang kita tidak sempat masuk dalam kelas yang lepas. Oke. Oke, penjanaan tenaga nuklir. Oke, penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklir. Oke, so ini adalah reaktor nuklir. Tetapi negara kita Malaysia tidak mempunyai tidak mempunyai reaktor nuklir untuk penjanaan tenaga elektrik. Sebab kita lebih kepada hidroelektrik lah. Oke, so ini adalah struktur reaktor nuklir bagi proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa nuklir. Oke, biasanya reaktor nuklir ini dia mestilah berhampiran dengan sumber air ya. Kenapa mesti berhampiran dengan sumber air? Sebab untuk membolehkan sistem penyejuk berfungsi dengan lebih baik. Oke, kita cek dalam buku teks kamu, buka surat yang 214. Oke. Oh, nampaknya saya perlu besarkan lagi. Oke. Di sini, dalam reaktor nuklir ini, di sini adalah berlakunya pembelahan nukleus ya. Pembelahan nukleus di sini dan selepas pembelahan nukleus akan berlaku tindak balas berantai, oke? Tindak balas berantai, so dia akan menghasilkan tenaga dengan tenaga dia adalah dalam bentuk haba, oke? Dalam bentuk haba. So bila berlaku pembelahan nukleus dan tindak balas berantai di sini, haba yang dihasilkan adalah sangat tinggi. So haba ini dia akan diserap oleh air. So di sini bila disebabkan oleh haba yang terlalu tinggi, maka air dididihkan, so dia akan menjadi steam yang bertekanan tinggi. Oke, steam bertekanan tinggi. Jadi steam yang bertekanan tinggi ini, so dia akan dialirkan untuk memutarkan turbin. Oke. Dia akan memutarkan turbin di sini. So, turbin di sini, bila turbin ini berputar, so maksudnya dia akan berlaku penjanaan tenaga elektrik di sini ya. So, di dalam ini penjana. Kemudian, so dia akan disalurkan kepada menara tenaga elektrik lah. Oke, so steam yang panas tadi, so dia akan terkondensi, so dia akan di sini dia akan berlaku penyejukan lah. So bila
haba dia diserap oleh air yang masuk dari sini, kemudian air ini menyerap haba, kemudian dikeluar, disejukkan lagi, masuk lagi air yang baru. So, di sini dia akan membolehkan reaktor boleh mengawal dia punya suhu. Disebabkan oleh air sebagai agen penyejuk. Kenapa air sesuai sebagai agen penyejuk? Sebab muatan haba tentu bagi air adalah 4.200 Joule per kg per darjah Celsius. Maksudnya air boleh menyerap banyak haba, dan bila dia menyerap banyak haba, dia juga membantu reaktor nuklear ini mengawal dia punya suhu. Apa yang akan berlaku apabila air tidak berfungsi baik sebagai agen penyejuk bagi reaktor nuklear, kemungkinan boleh berlaku letupan ataupun kebakaran di kawasan reaktor nuklear. Jadi air masuk, dipam, kemudian air di sini, so dia akan jadi panas, steam, dan steam yang tinggi, so dia akan memutarkan turbin, dan air terkondensasi, dan disejukkan, air keluar, kemudian air baru lagi masuk. So air yang ini akan menyerap lagi haba, kemudian menjadi steam, memutarkan lagi turbin dan terkondensasi. So, bila suhu dia turun, dia akan masuk lagi balik ataupun dia keluar. Tapi proses ini berterusan. Jadi di sini tenaga elektrik yang dijana, so dia akan dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. So ini adalah beberapa negara yang menggunakan reaktor nuklear sebagai penjana elektrik. Okey, dalam kelas yang lepas kita sudah pun sentuh mengenai dengan tindak balas berantai. So dalam reaktor nuklear, so tindak balas pembelahan nukleus uranium, so dia akan menghasilkan 2 nukleus anak. Okey, ni Princeton dengan barium, ini uranium. So ini nukleus anak, ini pun adalah nukleus anak. Kemudian dalam masa yang sama, dia akan menghasilkan 3 neutron. So 3 neutron ini yang akan bergerak pantas dan menghasilkan tenaga semasa pembelahan nukleus. Kemudian neutron ini dia akan membedil lagi uranium nukleus yang lagi besar. So daripada nukleus uranium yang besar, so dia akan menghasilkan 2 nukleus anak dan dalam masa yang sama menghasilkan tenaga dan 3 anak neutron. Jadi proses ini berterusan. Jadi inilah yang kita panggil dia sebagai tindak balas berantai. Jadi untuk tahu bagaimana, kamu boleh mengimbas QR code di sini untuk melihat video tindak balas berantai dalam reaktor nuklear. Jadi tindak balas berantai dia perlulah dikawal. Sebab bila dia tidak dikawal, so dia boleh menyebabkan kebocoran ataupun letupan. Jadi reaktor juga dia perlu ada struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran radioaktif ke persekitaran. Okey. So kita nampak sini. Dalam muka surat 216 ya. Okey, so ini adalah ciri-ciri keselamatan yang perlu kamu tahu bagi reaktor nuklear. Yang pertama adalah mengawal kadar tindak balas nuklear. Jadi kawalan dia adalah, satu, dia perlu mempunyai rod pengawal.
Jadi maksudnya rod pengawal ini dia akan mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Jadi dia kontrol tindak balas berantai di dalam itu reaktor nuklir. Jadi biasanya dia akan diperbuat daripada boron ataupun cadmium. Yang kedua adalah moderator. Moderator dia akan memperlahankan neutron. Sebab neutron ini bergerak pantas. So dia memperlahankan neutron untuk pembelahan nukleus yang seterusnya. Jadi biasanya dia akan diperbuat daripada grafit ataupun air. Okey, so rod uranium. Uranium adalah sebagai bahan api. Jadi dia akan menghasilkan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus. Kemudian reaktor nuklear perlulah dibina di dalam dinding konkrit yang tebal. Sebab dikuatiri semasa dia menghasilkan tenaga daripada pembelahan nukleus, dia juga akan membebaskan sinaran radioaktif sama ada alfa, beta ataupun gamma. Jadi dia perlulah dibina di dalam dinding konkrit yang tebal. Okey, dan air adalah sebagai agen penyejuk. Sebab air ini berkebolehan untuk menyerap tenaga haba, iaitu steam tadi, daripada tindak balas berantai untuk menghasilkan steam dan mengawal suhu reaktor. Jadi kegagalan fungsi air sebagai agen penyejuk juga tidak boleh dianggap sebagai perkara yang remeh lah. Ini adalah perkara yang sangat penting. Okey, so ini adalah penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana elektrik. Jadi yang ini adalah yang kedua terbesar di Asia, terletak di Bakun, Sarawak ya. Jadi empangan kedua yang terbesar untuk menjana tenaga elektrik. Tapi negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China, mereka sudah pun menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik. Dan ada juga negara-negara lain yang menggunakan arang batu, hidro, geotermal, dan juga tenaga nuklear lah. Okey. So, tenaga nuklear kini merupakan sumber alternatif untuk menjana kuasa elektrik bagi menampung permintaan tenaga yang semakin meningkat dan sebenarnya salah satu alternatif untuk menggantikan sumber tenaga bahan api fosil. Okey, bahan api fosil macam arang batu, petroleum, gas asli. Jadi benda ini adalah yang boleh habis. Jadi alternatif untuk sesuatu bahan sumber yang mudah habis itu, jadi dia akan digantikan dengan tenaga nuklear. Okey, so sebagai tambahan, okey, selain daripada menjana elektrik, reaktor nuklear, tenaga nuklear juga sebenarnya digunakan bagi kapal laut, kapal selam, sumber tenaga satelit, dan digunakan juga untuk mengekstrak minyak daripada tanah dan pembersihan minyak. Jadi contoh kapal selam. Kapal selam dia memang menggunakan tenaga nuklear sebab dia perlu menyelam di kedalaman yang sangat dalam dan mungkin tempo dia berada di dalam laut juga lebih lama. Jadi kapal selam itu bukan kecil, dia sangat besar. Jadi dia memerlukan tenaga yang tidak akan cepat habis sumber dia. Jadi sangat praktiklah juga tenaga nuklear yang digunakan. Dan contohnya satelit. Satelit
memenangkan yang berada di luar bumi. Jadi memang sangat praktikal lah kalau dia menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber tenaga bagi satelit selain daripada solar lah. Sebab kalau di luar bumi, misalkan kau hantar-hantar minyak kan, tidak boleh isi-isi minyak. Ataupun dia hantar solar tapi mungkin kuasa dia itu terhad, jadi salah satu untuk menampung penggunaan kuasa dia akan menggunakan tenaga nuklir. Sebab kita tahu tenaga nuklir, tempoh dia untuk merebut adalah sangat panjang. Oke, kos penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklir sebenarnya lebih murah daripada kos pembakaran bahan api fosil. Dan sebenarnya penjanaan tenaga elektrik dari tenaga nuklir dia tidak mengeluarkan bahan pencemar seperti gas karbon dioksida. So dia dikatakan adalah sifar karbon. Jadi sebenarnya lebih selamatlah. Dan kemalangan nuklir yang menyebabkan kematian adalah pada tahap yang rendah. Tapi walau bagaimanapun, kos untuk pembinaan reaktor nuklir adalah sangat tinggi dan perlukan teknologi dan kepakaran yang canggih. Jadi bukan dibina ala kadar saja. So, di sini kita sudah menghabiskan bab yang kelima. So, juga harap nanti cikgu akan info kerja PBL yang melibatkan tenaga nuklir lah untuk next kerja PBL kamu ya. Jadi saya stop sharing screen. Memandangkan kita sudah habis bab yang kelima, nanti cikgu akan memberikan perincian untuk modul PBL dalam kita punya WhatsApp group. Jadi teruskan menyiapkan modul, jadi modul yang baru akan cikgu bagi lagi lah lepas ini. Jadi sekian sahaja untuk hari ini dan kita akan bertemu kembali dalam kelas yang seterusnya.